Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita di dalam subjek sirah darjah 4. Untuk minggu ni kita akan sambung dengan topik hijrah ke Madinah. Siapa yang berhijrah? Kenapa berhijrah? Kenapa pergi Madinah? Kita akan belajar dalam topik ni. Jom. Okay, pengertian hijrah. Pada segi bahasa, pengertian hijrah ni bermaksud berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang baharu. Hijrah pindah. Maksud bahasa Melayunya pindah. Okey. Dari segi istilah pula, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau ikut istilah, ikut sejarah Nabi, yang maksudnya ialah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam yang ada dekat kota Mekah, diorang berpindah ke kota Madinah. Tengok yang bawah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam berhijrah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 622 Masihi. Okay, sebab berlaku hijrah. Kenapa berlakunya hijrah? Kenapa Nabi itu pindah ke Madinah? Okay, kita tengok. Yang pertama, baca sama-sama. Melaksanakan perintah Allah. Sebabnya turunnya wahyu daripada Allah. Allah suruh Nabi dan orang Islam yang ada di Mekah untuk berpindah ke Madinah. Allah yang suruh. Yang pertama sekali. Okay, dan yang kedua, menyebarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Ini pun samalah. Bila dah pindah, Nabi pun bawalah sekali. Sebarlah sekali ajaran Islam yang Nabi ajar. Yang ketiga, kematian bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib dan isteri Nabi Siti Khadijah yang sentiasa membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada kematian ni berlaku secara dekat-dekat, tak jauh, dalam selang beberapa ketika. Ustaz tak ingat beberapa hari ke beberapa bulan, Ustaz tak ingat, tapi dekat-dekat je. Mula-mula bapa saudara Nabi yang meninggal, iaitu Abu Talib. Bapa saudara Nabi ni Nabi anggap dah macam bapa kandung dia dah. Abu Talib ni yang jaga Nabi daripada Nabi kecil. Selepas datuk Nabi meninggal, Abu Talib pula yang jaga daripada kecil. Jadi Nabi dah anggap Abu Talib ni macam bapa dia sendiri. Jadi sedih lah, Nabi sedih bila Abu Talib meninggal. Dan yang kedua pula isteri Khadijah. Isteri dia Khadijah pun, Siti Khadijah ni adalah isteri pertama Nabi, yang daripada awal Islam lagi, awal turunnya Islam, Siti Khadijah yang sentiasa ada dengan Nabi, sentiasa sokong Nabi. Dia bagi harta dia. Siti Khadijah ni dulu orang kaya. Dia orang kaya. Bila dia masuk Islam, dia derma semua duit-duit dia untuk Islam, untuk sebarkan Islam, untuk bantu Nabi. Pun Siti Khadijah meninggal menyebabkan Nabi sedih. Pada waktu ni bulan Ramadan, dipanggil sebagai tahun kesedihan untuk Nabi, sebab dua orang yang rapat dengan dia meninggal dunia. Okey, yang seterusnya nombor 4. Sesaan dan ancaman daripada kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam dan keluarga baginda. Ini kesan daripada meninggalnya, salah satu sebab lah. Salah satu kesan daripada meninggalnya bapa saudara Nabi Abu Talib. Sebab masa Abu Talib ni hidup, Abu Talib yang banyak melindungi Nabi Muhammad dengan orang Islam. Abu Talib pernah cakap, kalau bukan pernah cakap lah, maksudnya dia punya perumpamaan dia. Kalau nak bunuh Nabi, kena bunuh aku dulu. Macam tu. Abu Talib punyalah, Abu Talib ni sayang dekat Nabi. Jadi bila Abu Talib dah tak ada orang lagi yang nak melindungi Nabi. Jadi orang kafir ni semakin berani untuk mengancam Islam, mengancam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kelima. Selama 3 tahun pemulawan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Antaranya nampak pemulawan ni maksudnya kita biar dia seorang-seorang. Kita jangan cakap dengan dia, kita jangan berjumpa dengan dia. Semua kita jangan biar dia seorang-seorang. Pemulawan. Jadi keluarga Rasulullah dan umat Islam kena macam ni lah. Semua orang tak boleh jumpa orang Islam masa tu. Semua orang tak boleh bercakap. Semua kita tengok apa dia.
permulawan yang Rasulullah dan orang Islam kena. Okey, yang pertama ialah larangan berdagang dan berniaga. Orang Islam ni dilarang untuk berdagang dan berniaga. Tak boleh niaga. Sebab orang Islam ni zaman dulu kebanyakan bekerja sebagai peniaga. Bila dah tak boleh nak bekerja, macam mana nak cari makan? Betul tak? Dengan yang kedua pula, larangan berkahwin dengan orang Islam. Dah tak boleh kahwin. Macam mana nak dapat anak? Betul. Lepas tu, yang seterusnya larangan berjumpa dengan orang Islam. Pun tak boleh jumpa. Kalau orang Islam tu jiran awak, lepas tu dia sakit, tak boleh jumpa. Orang kafir tak bagi jumpa. Orang tu sakit, jiran awak sakit. Kalau orang Islam, jiran awak tu orang Islam, apa lagi, sakit, kalau dia apa-apa je lah, tak boleh jumpa. Diharamkan jumpa. Okay. Yang seterusnya, permintaan penduduk Madinah selepas Bai'ah Aqabah pertama dan kedua yang mahukan baginda berhijrah ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi pernah jumpa dengan orang-orang daripada Madinah. Kesan daripada dijumpa orang-orang Madinah ni, terjadinya Bai'ah Aqabah pertama, perjanjian Aqabah pertama dan yang perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian-perjanjian ni, diorang mengiktiraf Nabi dan agama Islam. Jadi bila diorang nak iktiraf macam ni, diorang nak Nabi ni datang sendiri ke Madinah untuk sebarkan Islam di Madinah, untuk jadi ketua di Madinah nanti. Okay. Peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Okay, kita tengok apa yang terjadi masa peristiwa hijrah ni. Okay, yang pertama, Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Ni apa? Macam apa yang kita dah cakap tadi lah, slide yang sebelum ni. Rasulullah terima wahyu daripada Allah. Allah suruh Nabi Muhammad dan orang Islam ni untuk pergi ke Madinah, berpindah ke Madinah. Yang kedua, baginda membuat perancangan terperinci dan merancang untuk bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di tempat tertentu. Pertamanya di Gua Thur. Umat Islam ni bila dia nak keluar daripada kota Mekah, awak kena tahu kota Mekah waktu ni orang kafir ni, diorang dah start cari umat Islam, start nak bunuh, start seksa orang Islam. Jadi bila diorang nak keluar, diorang kena keluar sikit-sikit. Diorang tak boleh keluar ramai-ramai. Kalau keluar ramai-ramai, katui. Betul tak? Macam awak, kalau awak nak keluar kelas, kalau awak keluar ramai-ramai, cikgu tahu tak? Mestilah tahu kan, mesti cikgu perasan ni apa benda ni bising-bising keluar kelas ni ramai-ramai ni. Mesti cikgu marah. Jadi untuk elakkan daripada cikgu marah, keluar seorang-seorang. Keluar seorang-seorang je tak kantoi, betul tak? Macam tu lah. Macam ni lah yang terjadi dekat Nabi dengan orang Islam di kota Mekah ni. Dia tak boleh keluar ramai-ramai sekali. Dia kena keluar sikit-sikit. Jadinya, sebab itulah Nabi membuat perancangan yang terperinci. Dia buat perancangan. Siapa nak keluar dulu, bila nak keluar. Jadi Nabi merancang dia nak keluar dengan Saidina Abu Bakar. Jadi dia rancang dia nak jumpa Saidina Abu Bakar ni dekat satu tempat yang bernama Gua Thur. Okey, nombor 3. Pada waktu malam baginda memberitahu Saidina Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan tempat tidurnya dan mengembalikan barang amanah kepada pemilik asal. Saidina Ali ni siapa? Saidina Ali ni ialah sepupu Nabi. Saidina Ali waktu ni kecil lagi. Umur dia dalam berapa tahun Ustaz tak ingat. Kecil lagi Saidina Ali waktu ni. Tapi dia dah berkorban untuk Nabi. Nampak betapa beraninya. Cuba awak nak berkorban. Orang tengah nak bunuh Nabi ni. Tiba-tiba Nabi suruh awak ganti tempat tidur dia. Awak nak? Kita tak nak kan? Takut kan? Tapi tak. Saidina Ali ni dia sanggup berkorban untuk orang Islam. Tak kisahlah orang kafir ni nak bunuh Nabi, nak bunuh dia ke, nak bunuh semua orang Islam, tak kisah. Sayyidina Ali sanggup berkorban untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Nabi juga suruh Sayyidina Ali ni kembalikan barang amanah kepada pemilik asal. Mana barang-barang ni dia suruh pulangkan balik dekat pemilik asal dia. Okey, nombor 4. Baginda secara sembunyi-sembunyi keluar dari rumah dengan membaca ayat 9 surah Yasin. Pada waktu malam ni. Pada waktu malam, bila baginda nak keluar daripada rumah je, baginda baca dulu surah Yasin ayat 9. Okey, nombor 5. Dia melihat pemuda-pemuda yang mengepung rumahnya tertidur lena tanpa sedarkan diri
Lalu baginda telah meletakkan pasir di atas kepala mereka. Bila Nabi dah baca surah ayat 9 tu, surah Yasin tu, pemuda-pemuda yang kepung rumah dia ni tertidur. Nampak? Ni antara mujizat Nabi lah. Kelebihan yang Allah bagi dekat Nabi. Jadi pemuda-pemuda ni tertidur lena. Jadi bolehlah Nabi keluar daripada rumah dia senyap-senyap. Lepas tu Rasulullah SAW pun dia letak pasir dekat atas kepala diorang ni, kat kepala pemuda-pemuda ni. Sebab apa letak? Supaya pastikan diorang ni terus tidur, tak bangun-bangun. Okay, awak jangan buat macam tu pula. Tengok kawan awak tengah tidur, awak pergi letak pasir kat kepala dia. Jangan. Tak boleh ini Nabi je. Nabi yang boleh buat. Mukjizat Nabi. Awak tak boleh. Okay, nombor 6 pula. Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan terus menuju ke Gua Thur. Bila dia dah keluar daripada kota Mekah tu, Nabi jumpa dengan Abu Bakar. Diorang berdua ni terus pergi ke Gua Thur. Nombor 7 pula. Apabila pemuda yang terlena tu bangun, mereka mendapati baginda sudah tiada. Bila diorang dah bangun je, tengok kepala penuh dengan pasir. Pelik. Hal pasir pula kepala aku ni. Contoh Lepas tu bila diorang dah bangun tu, diorang masuk rumah Nabi. Tengok Nabi dah tak ada dah. Pelik diorang. Okay, nombor 8. Hanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di katil baginda. Bila tengok kat katil Nabi, dia selak selimut, tengok ada Sayyidina Ali. Bukannya ada Nabi, tapi ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan nombor 9 pula, para pemimpin Quraisy yang merancang untuk membunuh Rasulullah SAW menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap atau membunuh baginda. Marah orang pemimpin Arab Quraisy ni, diorang marah. Tiba-tiba baginda hilang, orang Islam hilang. Jadinya diorang tawarkan sesiapa yang berjaya tangkap atau bunuh Nabi Muhammad dapat 100 ekor unta. 100 ekor, bukan seekor. Seekor unta ni besar mana? Bayangkan, besar unta ni. Seekor pun dah besar. Kalau 100 ekor, penuh kandang dengan unta. Kaya tak kaya orang Quraisy ni. Lepas tu nombor 10. Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berlindung di Gua Thur selama 3 hari. Ya, kita tengok pula topik yang seterusnya, iaitu peristiwa-peristiwa yang berlaku di Gua Thur. Okay, yang pertama, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di Gua Thur, pihak musyrikin Mekah telah menyusun beberapa kumpulan untuk mengesan dan mencari baginda. Orang kafir ni, orang kafir Quraisy, orang Arab musyrikin Mekah, diorang masih lagi mencari Nabi. Yalah, dah nak bagi 100 ekor unta, siapa tak nak cari Nabi, betul? Nombor 2. Seorang pengesan tapak kaki bernama Abu Kurzu telah diupah oleh mereka dan berjaya mengesan baginda di Gua Thur. Kan tapak kaki kan kat padang pasir. Kalau padang pasir kan, pasir tu kalau awak pijak kan ada kesan tapak kaki, betul tak? Jadi Abu Kurzu ni lah yang dia orang Abu Kurzu ni yang mahir mengesan tapak kaki. Jadi bila dia orang cari-cari, dia ikut follow tapak kaki tu sampailah ke di Gua Thur. Nombor 3, di hadapan Gua Thur terdapat sarang laba-laba dan sarang burung merpati. Bila diorang dah sampai Gua Thur, orang kafir ni Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ni diorang dah ada dalam gua dah. Orang kafir ni ada kat luar. Tapi bila diorang dah sampai dekat Gua Thur ni, orang kafir ni, diorang tengok ada sarang laba-laba dengan sarang burung merpati. Jadi diorang pelik. Sebenarnya diorang pelik. Kenapa ada sarang laba-laba? Kalaulah ada orang yang masuk ke Gua Thur, kalau ada orang masuk ke Gua Thur, mestilah sarang laba-laba ni apa? Cuba fikir. Mestilah sarang laba-laba ni hancur. Sebab ialah orang lalu gua, mesti dia langgar sarang laba-laba ni, betul tak? Tapi tak, sarang laba-laba ni tak hancur. So mesti, jadi pada anggapan orang kafir, mesti tak ada orang dalam gua ni. Sama juga dengan sarang burung merpati. Sarang burung merpati pun tak hancur juga. Ini antara kelebihan lagi lah yang Allah dah bagi dekat Nabi. Bila Nabi dah masuk, Allah arahkan untuk laba-laba dengan burung merpati ni untuk bina sarang dekat Gua Thur tu, dekat depan pintu masuk Gua Thur tu. Supaya apa?
supaya orang kafir ni dia tak terfikir pun dalam tu ada manusia. Jadi diorang malas lah nak cari dalam tu sebab yelah diorang ni bukannya naik kereta, bukannya naik motor. Diorang naik unta, naik kuda, berjalan tengah-tengah panas kat padang pasir. Jadi diorang penat lah. Takkanlah nak lagi nak ada apa? Diorang dah fikir dalam tu tak ada manusia, diorang nak masuk juga, nak cari juga dalam tu kan sesat kan? Kan diorang penat. Jadi diorang terfikir tak payahlah cari. Tak ada orang pun dalam ni. Sebab kalau ada orang mestilah sarang laba-laba ni hancur. Mungkin tak ada orang. Jadi diorang pun cari tempat lain. Okay, nombor 4. Ketika di Gusun, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dipatuk pula masa ni. Nabi tengah tidur di atas peha Abu Bakar. Masa Nabi tengah tidur kat peha Abu Bakar tu, tiba-tiba Abu Bakar telah dipatuk ular. Abu Bakar ni tahan je, dia tahan sampai melilit air mata dia sebab dia tak nak kejutkan Nabi yang tengah tidur tu. Tapi baginda menyedari perkara ini. Tengok nombor 5. Baginda menyedari perkara ini dan menyapu alionya di tempat patukan, dan ketika itu juga rasa sakit tu hilang. Baginda sedar lah benda ni. Dia tengok kenapa Abu Bakar ni tiba-tiba menangis ni. Rupanya dia tengah tahan sakit, kena patuk ular. Baginda pun ni antara mujizat Nabi lagi. Kelebihan Nabi. Nabi sedar benda ni, Nabi ambil air liur dia, sapu terus dekat tempat yang kena patuk. Lepas tu terus hilang sakitnya. Kelebihan Nabi. Awak jangan pula buat. Tengok kawan awak jatuh, luka, awak pergi ambil air liur awak. Kan tak baik, makin teruk luka. Awak jangan buat. Ini Nabi je yang boleh buat. Okay, nombor 6. Ini selepas peristiwa di Gusur. Setelah itu mereka, iaitu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, meneruskan perjalanan dengan dipandu oleh Abdullah bin Rakid melalui jalan yang jarang dilalui untuk ke Yathrib. Yathrib ni nama lama Madinah. Nama baru Madinah, nama lama Yathrib. Tempat yang sama. Jangan keliru. Okey, ada orang lalu jalan yang jarang dilalui. Jarang dilalui lah. Kalau lalu jalan yang biasa dilalui, kemungkinan mereka akan ditangkap. Orang Quraisy, orang kafir, Mekah masa tu mesti dapat agak kan. Nabi mesti lalu jalan ni. Jadi diorang lalu jalan yang diorang jarang lalu. Nombor 7, pada 8 Rabiul Awal, iaitu 28 Jun 622 Masihi, mereka tiba di Quba. Quba ni satu kawasan yang berdekatan dengan Madinah. Baginda telah mendirikan sebuah masjid. Masjid tu nama dia Masjid Quba. Nombor 9, kemudian Rasulullah SAW telah ke Madinah dengan diiringi 100 orang penduduk Quba. 100 orang lah yang follow Nabi ke Madinah. Ramai tu. Okay, nombor 10. Sebelum itu, baginda telah singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf untuk mendirikan solat jemaah dan menyampaikan khutbah. Bila Nabi dah bertolak daripada Quba, tapi sebelum sampai ke Madinah, Nabi telah singgah di satu perkampungan Bani Salim untuk solat jemaah dan sampaikan khutbah. Okay, nombor 11. Ketibaan baginda disambut meriah dengan alunan syair dan paluan gendang serta selawat ke atas baginda. Nampak penduduk-penduduk Madinah ni semua menyambut kedatangan Nabi, gembira dengan kedatangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita tengok sahabat-sahabat yang terlibat dalam hijrah dan peranan mereka. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni sahabat karib Nabi lah. Daripada awal sampai sekarang, dia ada dengan sampai sekarang. Daripada awal sampailah Nabi berhijrah, dia sentiasa ada untuk Nabi. Abu Bakar radhiyallahu ni mengiringi dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang kedua pula Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Ni apa tadi, sepupu baginda, sepupu Nabi, dan satu hari nanti bila dia dah besar, dia jadi menantu Nabi. Okay, Ali dia menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur baginda. Dan nombor 3 pula Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni nombor 3 ni anak kepada Abu Bakar, menjadi pengintip untuk mendapatkan maklumat perancangan kaum musyrikin. Dia intip, dia sembunyi-sembunyi dengar apa orang kafir musyrikin ni nak buat pula lepas ni. Nombor 4, Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu menghilangkan kesan tapak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni macam Ustaz bagi tahu tadi, bila kat pasir dia ada kesan tapak kaki, betul. Kesan tapak kaki. Jadi dia yang tolong hilangkan kesan tu. Walaupun akhirnya orang kafir temu juga, tapi tak apalah, dia berusaha untuk hilangkan kesan tapak kaki.
Nombor 5, Abdullah bin Rakis, penduduk jalan dari Mekah ke Madinah, jalan yang dia jarang lalu. Jadi Abdullah lah yang tunjuk. Nombor 6, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Ini Asma ni anak Abu Bakar juga, anak perempuan dia. Pembawa bekalan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapanya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad ada di Gua Sur, Asma ni yang tolong hantar makanan. Dia hantar makanan ulang alik. Nombor 7, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pun anak Abu Bakar juga dan juga isteri Nabi. Perkahwinan yang selepas Siti Khadijah lah, Aisyah. Perawi hadis peristiwa hijrah baginda dan bapanya. Perawi hadis ni maksudnya dia ingat, dia hafal apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat ketika peristiwa hijrah ni. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang kesan-kesan hijrah, iaitu kesan-kesan pemindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatu padukan orang Ansar. Orang Ansar ni ialah penduduk asal Madinah. Ingat ni, orang Ansar ialah penduduk asal Madinah. Dia terdiri daripada dua kaum Arab, iaitu Aus dan Khazraj. Ingat tu, Aus dan Khazraj ni orang Arab yang duduk dekat Madinah. Mereka dikenali sebagai orang Ansar. Dan Muhajirin. Muhajirin ni pula ialah orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad dia dah satu padukan dua golongan ni. Yang keduanya, amalan akidah dan ibadat dapat dilaksanakan dengan aman. Masa dekat Mekah dulu dia orang diseksa, dibunuh, diancam. Jadi nak sembahyang ke, nak buat ibadat tak tenang lah. Jadi bila dah pindah ke Madinah, dia lagi tenang nak beribadat, lagi senang nak beribadat, lebih aman. Okay, yang ketiga, terbentuknya negara Islam pertama di dunia. Di Madinah inilah terbentuknya negara Islam yang pertama di dunia. Kat Madinah. Lepas tu barulah bila dah terbentuk kat Madinah, barulah ke Mekah pula, kat kawasan Arab. Lepas tu daripada Arab pergi ke sekeliling-sekeliling dia, di Iraq, di Iran, meluaslah di Afrika, di Turki, banyaklah di Eropah, Andalusia. Itu awak dah besar bawa belajar negara-negara Islam yang lain. Tapi yang pertama sekali di Madinah. Yang keempat, umat Islam terselamat daripada penindasan kaum musyrikin Mekah. Selamatlah daripada orang-orang yang nak seksa orang-orang Islam ni. Agama Islam semakin tersebar luas. Makin luas lah, daripada Mekah pergi ke Madinah. Lepas tu nanti daripada Madinah Nabi kembangkan lagi agama Islam. Seterusnya, Rasulullah SAW menjadi ketua negara, hakim dan panglima tertinggi setelah terbentuknya Perlembagaan Madinah. Perlembagaan Madinah ni, perlembagaan ni maksudnya macam undang-undang, benda-benda yang awak kena ikut. Itu namanya perlembagaan. Jadi perlembagaan Madinah, perlembagaan ni cakap Rasulullah kena jadi ketua, kena jadi hakim dan jadi panglima tertinggi. Dan yang terakhir pula, perlembagaan Madinah ialah perlembagaan pertama di dunia yang mencakupi aspek ekonomi, politik dan sosial. Perlembagaan pertama yang mencakupi aspek ekonomi. Aspek ekonomi ni apa? Aspek ekonomi ni yang berkaitan dengan duit. Apa-apa pasal duit ke, awak kerja dapat duit, tu aspek ekonomi. Kalau politik, pasal aspek politik ni maksudnya pemerintah, siapa ketua, siapa penolong ketua, siapa setiausaha, siapa yang macam itulah. Dan sosial. Sosial ni pula maksudnya hubungan antara manusia, hubungan awak dengan kawan-kawan awak, hubungan awak dengan jiran awak, dengan orang Islam, hubungan dengan orang kafir, macam tu sosial. Okey, tamat sudah kita punya topik untuk hijrah, topik hijrah ni. Jadi kita akan sambung lagi pelajaran kita pada minggu hadapan. Kita akan masuk topik pembangunan negara Islam. Kita akan tengoklah apa yang terjadi di Madinah tu nanti. Okay, jangan lupa jawab soalan dekat Kahoot. Jawab elok-elok. Jaga diri. Jangan merayau-rayau. Okay, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.